Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Surah Al-Baqarah ayat 261. Saksikan kisah para sukarelawan, pengorbanan diri serta usaha murni Pertubuhan Mihrab dalam pembangunan membina aset Islam dan membantu mereka yang sangat memerlukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada petang Khamis ini jam 6 petang secara langsung di TV Al-Hijrah bersama saya Fahrin Ahmad untuk program Barakah. Satu lagi program yang cukup unik, cukup menarik di mana di sinilah kita boleh meluaskan ladang pahala kita dengan berinfak. Dan kalau kita lihat setiap minggu kami bawakan platform yang berbeza-beza dan tujuan murni yang berbeza-beza. Dan pada minggu ini cukup menarik, kita terus dibawakan khas oleh Pertubuhan Mihrab. Dan izinkan saya berkongsi terlebih dahulu di mana ada 4 kewajipan seorang Muslim terhadap saudaranya, orang Islam yang meninggal dunia, iaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkannya. Namun masih ramai lagi keluarga Islam di luar sana yang tidak mampu menguruskan dan menyediakan kelengkapan set pengurusan jenazah. Justru pada hari ini kepada semua untuk kita bersama-sama meringankan beban saudara se-Islam kita dengan membantu menyediakan kit kelengkapan pengurusan jenazah. Ini cukup menarik, cukup unik. Mungkin ramai yang masih lagi tidak ketahui. Tetapi kita terus saja bersama dengan 2 orang tetamu kita yang telah pun bersedia bersama dengan saya, yang berdekatan dengan saya. Kita bersama dengan pendakwah selebriti kita, Da'i Ahmad Izhar Nazri. Da'i Izhar, terima kasih bersama kita pada hari ini. Dan juga Ustaz Nazri Abbas, Duta Pertubuhan Mihrab yang 2 minggu lepas sempat kita bersiaran secara langsung juga daripada, bila balik ni Ustaz? Daripada Sabah? Baru je kita balik. Baru je balik Alhamdulillah, selamat terus bersama dengan kita di studio. Baik, kalau kita lihat, saya nak tanya pada Daiza terlebih dahululah bahawa menguruskan jenazah ini merupakan antara satu fardu kifayah di mana sejauh manakah tahap kesedaran masyarakat kita tentang perkara ini, khususnya anak muda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera pada semua para penonton, ibu-ibu dan ayah. Bila cerita tentang pengurusan jenazah ni selalunya dia berkaitan dengan ibu-ibu ataupun ayah-ayah di masjid, AJK masjid yang mungkin umurnya dah mungkin menjangkau 40-an, 50-an dan penglibatan anak muda ni agak kuranglah sikit kalau melibatkan set ataupun menguruskan jenazah sendiri. Cuma untuk mungkin ada yang menonton ni anak-anak muda, pesan saya kepada semua dan juga untuk kita semua adalah anak muda lah sepatutnya dididik lebih awal sebab sebaik-baik orang yang menguruskan anak, ibu dan ayah dia adalah anak sendiri. So kalaulah anak-anak muda dah terbiasa untuk ikut pakcik-pakcik, makcik-makcik uruskan jenazah, maka nanti bila sampai giliran mak dan ayah mereka pula, maka tidak jadi masalah untuk mereka uruskan daripada awal, daripada memandikan, kafankan, solatkan sehinggalah kebumikan mereka boleh uruskan. Dan itu sebenarnya pentingnya anak muda involve dalam pengurusan jenazah itu sendiri. Dan memahami bukan saja sekadar ilmu tetapi juga keperluan yang kita perlu ada dalam menguruskan jenazah ni. Jadi yang itu saya nak tanya pada Ustaz Nazri sendiri, dari segi inisiatif Pertubuhan Mihrab ini membantu masyarakat untuk menyumbang untuk fardu kifayahnya, khususnya di dalam pengakhiran kit jenazah yang ada di atas meja bersama dengan kita ni. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inisiatif Mihrab sebenarnya, bila kita tengok tentang pengurusan jenazah ni, rupanya dia bukan satu keperluan yang kecil tetapi satu keperluan yang besar. Sebagai contoh, bila mana kita pergi ke tempat-tempat yang jauh terpinggir, macam baru-baru ni kita pergi di pulau kan, kita nampak susahnya mereka nak dapatkan bekalan untuk set menguruskan jenazah. Jadi kalaulah di pulau tu memang logiklah susah nak dapatkan. Sedangkan kita kat darat ni pun, kat Semenanjung ni kan, bila berlaku kematian, kita akan gelabah cari barang-barang tersebut. Betul. Jadi kita rasa satu keperluan untuk kita siapkan satu set ini. Pertama, untuk memudahkan urusan yang paling penting saat-saat kematian berlaku. Ini adalah saat-saat yang menyebabkan seorang rasa terkejut, trauma dan sebagainya. Jadi untuk mereka mencari satu persiapan bertemu dengan Allah yang sempurna itu kadang-kadang tak terfikir.
Kadang-kadang ada yang tertinggal, kadang-kadang ada yang tak jumpa. Jadi bila kita siapkan ini memudahkan. Dan satu lagi sebenarnya inisiatif kita buat benda ni adalah untuk kita nak dia jadi satu bahan pendidikan. Untuk kita lahirkan ramai generasi-generasi yang bijak dan cerdik. Sebab kata Rasulullah SAW, orang yang cerdik itu ialah orang banyak ingat mati. Jadi bila ada benda ni kat rumah kita, daripada yang tua sampai yang budak kecil, tengok apa ni kan, buka-buka tengok, oh ini orang mati punya, siap ada bau cendana, ada bau kabur barus. Jadi ini membuatkan kita sentiasa mengingat bahawa kita tidak selamanya akan hidup di muka bumi dan bersiap sedialah untuk pakai kain, baju yang semua orang akan pakai sama warna dan sama jenis untuk berjumpa dengan Allah SWT. Betul Ustaz. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita berbicara pasal mati ni, orang selalu skeptikal. Orang anggap benda ni tak perlu dibicarakan. Sedangkan ini satu persediaan yang kita perlu ada, bukan sahaja untuk kita bantu mereka tidak berkemampuan, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Baik, berbaki masa mungkin 1 minit sebelum kita berehat ni Ustaz, kalau kita boleh tunjuk kepada para penonton apa yang ada kat dalam ni Ustaz, bila dahulu. Kalau kita tengok ni, ada kapas, kain kapas, kita ada ini kain kapan jenazah lah. Kain kapas. Kain kapan dan juga ini yang semua peralatan untuk mandi lah. Ustaz katakan tadi, minta maaf saya tunjuk lagi. Ini peralatan untuk mandi. Bermakna kit jenazah ini adalah daripada A sampai Z. Maknanya daripada awal sampai mandi sampai ke kapan kan Okey, baik. Jadi hari ini kita berpeluang untuk berinfak untuk membantu rakan-rakan se-Islam kita yang tidak berkemampuan maupun mungkin untuk diri kita sendiri. Kalau kita berminat boleh hubungi Pertubuhan Mirab seperti mana yang telah tertera pun di kaca TV anda tadi. Baik, kita akan terus bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk terus membincangkan tentang topik kita hari ini, kit jenazah ini, dan teruskan usaha anda dalam berinfak dan berterusan membantu membina aset Islam bersama kami. Semoga usaha murni anda akan dibalas dengan pahala yang berterusan. Cukup menarik, teruskan bersama saya dalam Barakah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih. Kita terus bersama dalam Barakah pada petang ini secara langsung di TV Al-Hijrah dan bersama dengan dua tetamu saya pada hari ini. Dan hari ini kita terus berkongsi tentang kepentingan fardu kifayah dalam penyediaan sebuah kit jenazah di rumah. Mungkin ramai yang tak faham, ramai yang tak tahu dan ramai yang tidak sangka tentang apa perlunya kesedaran mempunyai kit jenazah ini di rumah. Yang itu saya tak terus tanyakan kepada Daing Izzah sendirilah tentang kenapa perlunya setiap rumah ada kit jenazah ini. Sedangkan macam kita kata tadi, bila kita cakap pasal mati, kenapa pula kita nak fikir pasal mati, kenapa semua kan? Tapi kenapa sebenarnya kita perlu ada ni? Baik, pertama sekali dia macam satu tabu kan. Jangan ceritalah bab mati. Betul. Nantilah cerita ni kan, takut-takut benda ni tak payah disebutlah. Tapi sebenarnya kenapa perlu ada kit jenazah ni dekat rumah? Kalau tak ada, tak apa. Pertama sekali, kalau ada orang yang ada pengalaman ahli keluarga terdekat yang meninggal dunia, contohnya waktu tengah malam dan di saat-saat sudden death yang kita tak tahu bila dia meninggal dunia, waktu tu kita sendiri akan nampak betapa susahnya kita nak cari setiap barang-barang yang ada dalam kit ni. Ni kain kafan kat tempat lain kan, kapur baru kat tempat lain kan, air mawar kat tempat lain. Jadi sarung tangan. Jadi sebenarnya bayangkan dalam keadaan yang sangat cemas, waktu tu kita nak cari tempat tengah-tengah malam nak beli, maka itu akan menimbulkan masalah daripada segi apa? Nabi sebab apa? Kalau meninggal satu anak Adam tu mesti kena segerakan pengurusan jenazah tersebut. Dan yang kedua adalah bila sebut tentang kit jenazah ni, kita baru dengar kat rumah ada kit jenazah. Kita belum dengar lagi ada orang yang memang dah beli siap-siap batu nisan yang bakal diletakkan kat kubur je kat rumah. Supaya apa? Supaya memperingati mati tu. Seperti mana Ustaz sebut tadi, orang yang paling bijak di kalangan kamu adalah orang yang memperingati mati. So maksudnya bila tengok kotak ni sebenarnya isaf kat rumah, dah letak nama ni untuk mak, ni untuk ayah, ni untuk Kak Long, untuk Kak Ngah. Buatkan kita ni akan rasa gerun nak buat dosa, banyakkan bertaubat, ingat pada Allah. Jadi dua kaedah tu, dua manfaat kita akan dapat. Satu untuk persiapan, yang satu untuk peringatan. Baik, itu bagi kita yang berkemampuan untuk ada. Tetapi ini yang saya nak tanya kepada Ustaz Nazri sendiri. Tentang memang benar ada ramai yang tidak menyedari tentang apa yang kita nak kongsikan tentang kesedaran adanya kit jenazah, dan ramai juga yang tak berkemampuan. Kerana kisah benar tadi, kerana bila kita tak bersedia ni, memang orang kata gelabah lah kan, kerana kita nak mencari segala kelengkapan bila kita tak bersedia. Jadi Ustaz, bagaimana? Memang betul. Banyak jugalah yang kita jumpa waktu kita agih-agihkan set kit jenazah ni, yang tak mampu nak mencari satu, yang tak mampu nak beli pun satu. Betul. Maknanya bukan kita kata set jenazah ni benda murah.
bak kata Apek dalam Madu 3 kan, hidup susah, mati pun susah. Kan, jadi maknanya hidup kena guna duit, mati pun kena guna duit. Jadi maknanya kita nak bantu kepada mereka-mereka yang tak mampu nak siapkan benda ni, dan memang kita nak tahu bila dia tak mampu, maka dia berakhir mayat yang dia sayang, contoh mak ayah dia meninggal tadi tu, bayangkan dia nak hantar mak ayah dikubur dalam keadaan tak sempurna. Betapa kesiannya, dan ini merupakan satu orang kata musibah yang patut kita sama-sama bantu share untuk kita kalau tak dapat menghiburkan mereka waktu mereka hidup contohnya, apa salahnya di saat-saat mereka mati ini kita siapkan satu persiapan kelengkapan pengurusan jenazah yang lengkap, yang sempurna, mudahkan supaya mereka dapat pergi dengan baik. Betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya bukan saja kelengkapan. Kalau katalah mungkin kita tidak ada ilmunya, tapi dah ada kat rumah, kalau orang yang datang nak membantu pun dah cukup dah segala kelengkapan ni. Betul Ustaz? Semua. Okey, baik. Ustaz, realitinya bukan saja tentang tidak berkemampuan, tetapi tentang kesadaran tu. Jadi apa cabaran Ustaz dalam pengagihan kit jenazah ni yang pernah dilalui lah, kalau boleh dikongsikan? Cabaran yang terbesar sebenarnya bagaimana kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat, bagaimana yang telah dibincangkan oleh Ustaz Zahar tadi, bahawa penting untuk kita maklumkan melalui pelbagai cara lah, melalui contohnya TV Hijrah sendiri, kemudian media mesos yang ada, betapa pentingnya setiap rumah kita kita adakan set jenazah. Mungkin kita boleh bagi satu idea yang tak popular. Lepas ni hadiah hari jadi, hadiah perkahwinan, kita boleh bagi hadiah set jenazah. Wow. Lain macam ni. Tapi lain macam. Kan? Tapi bukan nak suruh dia meninggal. Kita nak kata, abang kalau abang nak kahwin dengan saya nak abang jadi seorang suami yang cerdik. Kalau ayang nak jadi isteri saya, awak jadi seorang isteri yang cerdik. Jadi banyak ingat mati melalui set jenazah ni. Itu bukan kita nak suruh dia mati cepat, tapi supaya sama-sama jadi keluarga yang sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Sebenarnya memudahkan ahli keluarga kita sendiri. Baik, Naiza, kita ada seminit dua ni. Okey. Orang kata ini kita nak berinfak, kita nak sumbangkan kepada mereka yang tak berkemampuan. Jadi kita nak galakkan bukan saja untuk diri kita, tapi untuk mereka tak berkemampuan ni kita hadiahkan juga untuk kepada mereka dan sedekahkan kepada mereka ni. Sebenarnya dahsyat orang yang menguruskan jenazah ni sampai tahap Nabi sebut. Contoh kita ambil mandi itu sendiri. Nabi sebut kalau memandikan jenazah ni, siapa yang memandikan jenazah dan menutup aib jenazah itu sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Tabrani, Allah akan ampunkan 70 dosa besar dia. Itu orang yang memandikan. Bayangkan orang yang bagi kelengkapan untuk menguruskan mandi jenazah tu. Maka lebih-lebih lagi lah manfaat dan pahala yang diberi. Sebab tu kita kena banyak dengan fadilat, kelebihan menguruskan jenazah ni, naikkan motivasi kita. Aku ni banyak dosa, jadi aku kena infak kepada ni supaya jadi asbab Allah ampunkan dosa. Cukup menarik. Kalau sebelum ni kita kata memang kita ada banyak platform lain kita berinfak, tapi kali ini untuk kit jenazah ni kita dah dengarkan daripada kedua orang ustaz kita ni, cukup menarik, dan anda berpeluang untuk bersedekah dengan apa juga yang tertera di kaca TV anda sekarang. Dan insya-Allah betapa besarnya saham dan pahala yang kita akan perolehi sekiranya selagi mana infak kita disalurkan ke arah kebaikan, ianya pasti memberikan pahala yang berterusan. Marilah bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berinfak sekarang, mulakan daripada sekarang. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Barakah. Alhamdulillah, penuh barakah, penuh rahmat kita pada petang ini. Kita bersama dengan Ustaz Nazri dan juga Dai Izhar untuk terus kita membicarakan tentang kit pengurusan jenazah. Ini cukup unik, cukup menarik kerana kami bawakan hari ini untuk anda sama-sama berinfak untuk fardu kifayah ini. Baik, jadi kita nak tanyakan pada Ustaz Nazri sendirilah. Okey, bagi penonton di luar sana, mungkin ini sesuatu yang memang tak pernah dengar, jarang mereka tahu. Jadi kali ini mereka teringin nak menyumbang ni. Bagaimana kita terus nak menggalakkan dan bagaimana mereka boleh melakukan melalui pertubuhan mihrab. Okey, di pertubuhan mihrab kita ada sediakan cara untuk bayar yang paling mudah sekarang pakai QR code. Boleh tengok dekat kaca TV. Kemudian kita ada nak terus melalui kita punya akaun mihrab pun, pertubuhan mihrab pun boleh. Dan yang paling penting orang yang nak berinfak ni dia kena tahu fadilat dia memang besar. Bila kita siapkan dana untuk kita siapkan kit ni untuk dihantar ke tempat-tempat yang memerlukan. Contoh macam baru ni bila kita pergi pulau, ada jenazah yang tak dikebumikan selama 1 hari. Sangat rare lah cerita tu. Maknanya 1 hari kerana dia masalah-masalah macam inilah tak dimandikan, tak apa semua. Sebab tak ada barang-barang, tak ada. Nak pergi daripada pulau ke darat jauh, dan di darat pun tak tentu jumpa. Jadi bayangkan ini bukan keperluan dalam 100 kotak, 200 kotak, beribu kotak yang kita perlukan. Jadi anda boleh terus buat sumbangan kepada Pertubuhan Mihrab melalui QR code yang kita sediakan, atau terus berhubung dengan Pertubuhan Mihrab di kaca TV anda. InsyaAllah
segala infak-infak anda moga-moga menjadi jariah kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Dan Ustaz, saya juga berkesempatan juga nak mengajak penonton untuk ke website Pertubuhan Mirab. Ustaz, memang lengkap di sana, ada pelbagai platform dan antaranya pastinya juga tersedia untuk kit jenazah ini. Baik, dan Izzah, jadi kita terus nak memberitahu kepada penonton, ulangkan kembali tentang betapa besarnya pahala kita dalam menyempurnakan fardu kifayah kit jenazah ini. Walaupun seringkas-ringkas kita membantu berinfak saja menyediakan kit jenazah untuk diagih-agihkan. Kita janganlah pegang bila sebut fardu kifayah, maksudnya kau buat aku tak payah. Dia tak boleh macam tu. Betul. Dia biar kita buat, korang tak payah. Sebab kita nak berebut pahala. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam buat kebaikan. Dan cerita pasal kit jenazah ni, mungkin kita ni duduk bandar, kita ada karya kematian kat masjid. Tak apa, nanti bila aku meninggal, keluarga meninggal, tak apa, orang masjid akan datang, akan uruskan. Itu kita fikir pasal kita tak tahu tempat yang berapa ramai lagi tempat yang mana tidak ada kit jenazah, pengurusan jenazah yang efisien, menyebabkan ada satu hadis Nabi yang boleh memujuk hati kita. Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna keimanan kita ni. Nabi kata, kalau kita ni tak boleh sayang orang, macam mana kita sayang diri sendiri? Macam mana kita nak diuruskan jenazah kita? Macam itulah sebenarnya kita nak orang lain pun diuruskan dengan baik. Kalau kita fikir tak apa, aku selesai, orang lain tak selesai, maka itulah perkara yang sebenarnya menunjukkan ketidaksempurnaan dalam keimanan kita. Dan cerita tentang fadilat jenazah ni memang dahsyat Ustaz. Antaranya saya nak kongsikan untuk petang ni, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Al-Hakim, siapa-siapa yang menggali kubur dan juga dia masukkan kubur jenazah tadi ke dalam kubur, maka itulah permulaan pahalanya akan mula mengalir. Baik, okey, seperti mana yang tertera, anda akan lihat set yang lengkap ini kami dah keluarkan, dah tunjukkan daripada awal pengurusan sehingga ke penghujungnya, daripada mandi dan sebagainya. Dan Ustaz, kalau katalah ini untuk kita infakkan, kalau mereka nak untuk keperluan sendiri, boleh hubungi Pertubuhan Mirab? Boleh. Boleh juga Boleh untuk kita hadiah ke, untuk kita buat persiapan kat rumah kan. Boleh, setiap seorang satu rumah paling kurang satu lah. Kat isteri saya hadiah kat saya. Boleh. Dia samalah dua-dua dia kat bawah. Okey, baik, dalam gelak-gelak ketawa kita, tapi inilah sebenarnya peluang untuk anda. Dan di penghujung siaran kita ini, Ustaz boleh mungkin berikan kata-kata akhir dan harapan daripada Pertubuhan Mirab untuk kita terus memanjangkan lagi orang kata infak kita ini. Sebenarnya set kit jenazah yang ada di depan penonton-penonton ni semua ada satu keperluan. Walaupun dia fardu kifayah, tapi sebenarnya banyak lagi keperluan fardu kifayah yang tak terisi kepada masyarakat. Jadi bila kita nak buat perkara ni bukan senang, sebab banyak cabaran. So kita perlu ta'awun. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi maknanya untuk kita buat satu kebaikan ni, dia tak boleh Pertubuhan Mirab je buat atau orang perseorangan buat. Dia kena berganding mahu dengan semua orang supaya kita saling rasa bersama dan bekerjasama. Di situlah akan membuahkan kebaikan, akan membuahkan takwa dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tak buat kerjasama macam ni, saya rasa ramai yang akan terasa bahawa mereka terus dipinggirkan. Sebab kata bila kita nak bertemu dengan raja pun, kita nak bersiap dengan pakaian yang indah. Kan? Apatah lagi kalau kita nak berjumpa dengan Allah. Apalah salah kita buat persiapan dengan persiapan yang baik juga. Dan seperti mana visual yang kita kongsikan, inilah satu persatu di mana apa juga yang ada di dalam kit jenazah ini. Baik, kalau dan Izzah boleh kongsikan tak mungkin pengalaman bertemu dengan satu situasi di mana sebuah keluarga ataupun mana-mana individu yang memang tak bersedia dengan kit jenazah ni. Boleh cerita kesukarannya sebenarnya? Baik, pertama sekali adalah bila berlaku kematian yang tiba-tiba, sudden death, ataupun kematian tu berlaku di tengah malam. Waktu tu memang ahli keluarga kena cari apa yang ada untuk tutup jenazah. Betul. Dan kedua, bila pengurusan karyah masjid atau surau tu memang agak kurang efisien dalam menguruskan jenazah, memang akan ada masalah dari keluarga tu sendiri. Kesian sebenarnya. Sebab tu kenapa ada inisiatif daripada Pertubuhan Mirab ni sangat bagus. Sebab apa? Sebab bila kita ni boleh memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Itu part yang kita nak. Dan kedua, jangan risau tentang kematian punya cerita, sebab memang kena cerita hari-hari. Sebab Nabi sebab apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ni pasti akan menemui kematian. Jadi dengan ada cerita tentang kematian, set jenazah punya pengurusan, ini sangat bagus dan Allah suka tentang perkara tersebut. Dan terakhir, nak share dengan semua yang menonton,
bila sebut tentang menguruskan jenazah ini adalah salah satu mungkin asbab kita ini boleh masuk ke dalam syurga, sebab kita tak tahu nanti dekat pada mahsyar kita ni masuk syurga sebab apa. Solat kita mungkin kurang khusyuk, zikir kita mungkin kurang panjang, doa kita mungkin kurang dalam, tapi mungkin asbab kita infakkan satu set jenazah ni, ini asbab Allah pandang kita untuk masukkan ke dalam syurga, sebab kita tak tahu kebaikan mana yang Allah pick up untuk kita masuk dalam syurga. Saya bila dari saya sebut macam tu, maknanya kita seolah menghadiahkan suatu pakaian wangi-wangian kepada mereka yang telah pergi, dan kemudian itu yang kita bantu mereka, insya-Allah pahala yang cukup cantik. Baik, Ustaz, kalau kita nak tanyakan juga, mungkin ramai yang bertanya, kalau mereka berinfak ni, bagi mereka yang mampu-mampulah, tetapi kepada pihak-pihak mana? Kalau tadi kita dengar yang macam di pulau-pulau dan sebagainya, tapi kalau kata di tempat-tempat ni, kepada siapa sebenarnya yang sangat memerlukan kit jenazah ni? Buat masa ni kita nampak yang sesuai kita bagi adalah kepada pihak-pihak masjid yang siapkan ada khairat kematian. Okey. Walaupun ada khairat kematian, tapi apa yang berlaku bila kita hadiahkan barang-barang begini atau kita wakafkan set kit jenazah ni, mereka rasa teruja dan mereka rasa bersyukur. Banyak kerja mereka dimudahkan dengan adanya set kit jenazah ni. Pak kata Ustaz tadilah, kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Nampak kecil tapi impak dia sangat besar, especially bila berlaku saat-saat kematian itu. Bila kita bagi benda ni, orang akan nampak, Masya Allah, Tabarakallah, sangat perlu untuk kita bantu. Baik, dan kalau kita lihat sebenarnya dalam persediaan kematian ini bukan saja kalau secara umumnya kita mendaftarlah kepada karya masjid atau karya terdekat kita, dan kemudian tetapi saya kira satu bonus sebenarnya kalau kita dah ada kit jenazah ni di rumah, kalau siapa-siapa pun yang nak datang nak membantu dan sebagainya, memang dah tersedia. Memang dah tersedia dan tidak menjadi suatu masalah dan memudahkan urusan semua pihak. Baik, saya lagi telah mendengarkan harapan. Terima kasih sekali kepada Pertubuhan Mihrab dan juga kepada Dai Izzak bersama kita pada hari ini. Saya kira satu yang cukup cantik, cukup berbeza dan unik. Dan kepada anda para penonton, seperti mana yang anda lihat, terteranya QR code, boleh saja scan di kaca TV dan juga nombor akaun, nombor telefon, dan jangan lupa juga layari laman web Pertubuhan Mihrab sekiranya anda ingin terus berinfak. Baik, inilah dia keindahan program Barakah ini. Setiap minggu, setiap hari Khamis kami akan bawakan kepada anda setiap platform, setiap tujuan murni kita yang berbeza-beza untuk kita terus meluaskan ladang pahala kita. Baik, dan hari ini adalah peluang kita untuk menyumbang kepada agihan bantuan kelengkapan set pengurusan jenazah. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Jangan lupa untuk kita bertemu lagi pada minggu hadapan dalam program Barakah. Sekian dulu dari saya, Fahrin Ahmad. Kita jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum. Rancangan Barakah itu tadi dibawakan oleh Pertubuhan Mihrab.